dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Allah taala memberikan nikmat kesihatan serta masa lapang untuk sama-sama kita gunakan nikmat-nikmat yang berbaki, melakukan segala ketaatan, lantas menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan yang ada, masa yang berbaki di antara maghrib dengan isyak, yang digelar sebagai waktu Al-Awwabin, waktu-waktu terbaik ni, kita akan sama-sama mengulang kaji kepentingan mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu Al-Qalbi panggil. Ilmu apa? Tasawuf ataupun ilmu Al-Qalbi, ataupun panggil ilmu Ma'rifatullah, ataupun panggil ilmu hakikat, ataupun panggil ilmu sufi. Kita umat Islam diwajibkan mengaji 3 cabang ilmu. Pertama, kita kena mengaji ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kita nak buat basuh kencing berak kita bagi bersih. Basuh kencing berak bagi bersih, pandai tayamum, pandai istinja, pandai semayang, pandai puasa, pandai zakat, pandai haji, pandai umrah. Tu panggil hukum hakam fiqh. Hukum hakam zahir, semayang yang nampak di luar, puasa yang nampak di luar, ibadah-ibadah yang berbangsa badani. Badani panggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh menyelamat dan mengesahkan segala amal ibadah setiap mukallaf orang Islam. Yang kedua, kita kena mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Untuk apa? Untuk kita nak cuci pegangan kita, nak cuci i'tiqad kita. Fiqh cuci basuh berak, cuci kencing, cuci tubuh daripada najis, reti mughalazah, muqaffafah, mutawasitah, reti hak tu belaka. Mana madi, mana mani, mana istihadah, mana haid, dan mana fasad. Itu mengaji ilmu fiqh. Kalau mengaji ilmu akidah, kita kena reti mana hukum-hukum yang bersangkutan dengan pegangan. Kita kena cuci i'tiqad kita daripada menyembah selain daripada menyembah Allah. Kita kena cuci i'tiqad kita, percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah, percaya segala rukun Islam yang 6. Jangan ada satu benda pun yang gugur daripada perkara-perkara yang perlu dipercayai. Emma perkara tersebut zahir boleh tengok, ataupun perkara tersebut sam'iyat tak tengok tapi kena percaya. Tu panggil ilmu akidah. Ilmu nak bersihkan pegangan, ilmu bersihkan kita punya ikatan kita di antara kita dengan Allah. Hanya sembah Allah, tidak sembah makhluk. Hanya sembah Allah, tidak menyembah diri sendiri. Hanya sembah Allah. Allah tersebut yang kita kenal dengan sifat-sifat dia. Kita tak kenal melalui zat, kerana kita kenal Allah ukuk balik sifat, tidak kenal ukuk balik zat. Kita kenal kawan kita pun siapa tulah. Kita kenal kawan kita duduk di hujung kampung, kita kenal ikut balik sifat, bukan kenal ikut balik zat. Sifat dia bagian-bagian yang buat kita kenal. Kenal dah ahli gemuk sifat dia, kita kenal ahli ikut sifat. Begitu juga kita kenal Tuhan. Tak adanya kita mengaji kenal Tuhan ni kena kenal ikut zat. Siapa ustaz ni ajak kenal ikut zat tu, saya nak tanya dia, ustaz tu pernah tengok Tuhan ke tak? Kita kenal Tuhan ikut balik sifat, sebab retinya sifat melalui Quran dengan sunnah. Ulama baca Quran, ulama baca sunnah, dia kaji, dia proses, dia suling, dia buat dia analisis, maka keluar sifat-sifat Tuhan daripada dalil Quran dengan dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita patut beriman pada hari ini secara ijmal dan secara tafsir. Itu kena bagi bersih etikad ni. Jangan bagi ada di antara kita jadi etikad Syiah. Jangan bagi ada antara kita i'tiqad Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah tersebut tidak dihukum kafir oleh ahli sunnah wal jamaah, maka kita tetap kena menjaga pegangan kita berada di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Tu panggil ilmu akidah. Yang tiganya ilmu sufi ataupun ilmu akhlak. Ilmu akhlak ni nak jaga seketui hati, seketui darah yang nama hati. Nabi kata kalau elok seketui darah tu, maka eloklah semua, sebab seluruh jasad dia. Nabi kata kan, iza salaha jasadu kullu, jika eloklah
seketui daging, seketui darah tadi tu, maka akan elok juga kaki, tangan, telinga, mata, zakar, parah, perut, semua elok. Tapi kalau hati tak elok, boleh jadi tangan kuat mencuri, mata tengok benda hak haram, mulut mengumpat orang, telinga suka dengar cerita orang, kaki melangkah tempat haram, hati tak penuh teringat pada Tuhan. Tu boleh jadi. Kita mengaji ilmu akhlak untuk apa? Nak cuci segumpal hati. Yang segumpal darah yang dinamakan hati. Hati-hati ni ada dua bahagi. Panggil satu hati sanubari, dua panggil hati jasmani. Hati jasmani ni esok kita buat balik di akhirat esok, tak ada apa dah. Dia kena makan dengan ulat dalam tanah. Panggil hati jasmani. Ada di hospital orang simpan, kalau kita sakit hati boleh tukar dengan dia. Tapi hati yang Tuhan nak timbang panggil hati rohani ataupun hati sanubari. Di situlah terletak amal kebaikan kita. Ema dia menjadi sarang syaitan ataupun menjadi tempat duduk apa dia? Orang-orang yang baik. Tempat duduk niat-niat yang soleh, tempat duduk Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati dia penuh dengan Allah, maka segala perbuatan, tingkah laku, amalan, perkataan yang keluar daripada batang lidah dia semua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji ilmu sufi ni bukan nak suruh kita tunjuk kita baik. Kita mengaji ilmu sufi ni nak suruh kita tunjuk kita jadi hamba. Tuhan tak suruh tunjuk jadi baik pun. Tuhan suruh kita tunjuk kita jadi hamba. Bila kita mula-mula nak jadi hamba, baik tu dia main sendiri. Jangan pula nak jadi baik, takut riak, sum'ah, takabur dia main dekat dengan kita. Kita tak dapat nak halang. Allahu Akbar. Baik, itu 3 ilmu yang wajib dipelajari. Siapa tinggal mengaji ilmu fiqh sampai dia tak erti semayang, siapa tinggal mengaji ilmu akidah sampai dia tak dapat kenal Tuhan, siapa tinggal mengaji ilmu akhlak sehingga dia tak dapat menjaga 7 tubuh badan yang melekat di sisi dia, maka dihukum dosa oleh syarak. Dosa sampai bila? Sampai dia erti. Lama mana dia erti, tak ada dosa dah. Kita mengaji fiqh sampai pandai semayang, elok pandai semayang, tak ada wajib dah mengaji fiqh hak semayang. Esok kalau kita nak buat haji, kena mengaji haji pula. Kan? Kita nak jadi wali, kena mengaji jadi wali pula. Jadi bila kita nak mengerjakan sesuatu amalan, jadi wajib di atas kita mukallaf untuk mempelajari ilmu tersebut. Tapi ilmu akidah tak. Sejak daripada lahir sampai ke mati, kita kena beriman Allah Ta'ala sajalah Tuhan yang disembah. Semacam yang kita sebut dalam syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik tuan-tuan, ilmu sufi, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu qalbi, ilmu makrifat, ilmu hakikat, nama-nama ni berlambak. Ulama kata bila sesuatu ilmu itu dia ada banyak nama, maka ilmu itu mulia. Seperti mana benda, kalau dia banyak nama, dia mulia. Kita pun kalau ada banyak nama, kita mulia. Nabi Muhammad ada banyak nama, Nabi Muhammad mulia. Allah Ta'ala ada banyak nama, Allah Ta'ala mulia. Harimau di dalam hutan, dia bukan nama asap saja, dia ada banyak nama-nama gelaran yang diberi oleh orang Arab sendiri, membuktikan bahawasanya seekor harimau, seekor singa ataupun harimau yang berada di dalam hutan mulia. Jadi kita kalau kita nama kita banyak, orang panggil kita Al-Amin, orang panggil kita As-Sadiq, orang panggil kita Ar-Raqib, orang panggil kita macam-macam orang gelar kita, tapi gelaran tersebut membuktikan kemuliaan kita, maka kita dikira orang yang mulia. Begitu juga ilmu. Kalau banyak nama kepada ilmu tersebut mulia. Mulia, bukan hina. Jadi kita suka datang ilmu sufi. Mana ilmu sufi ni? Ilmu sufi ni zaman Nabi tak pernah ada. Ilmu sufi zaman Nabi tak pernah ada. Mana ilmu sufi ni? Ilmu sufi ni dulu masa zaman Nabi dia tidak jadi ilmu, dia adalah amalan para Nabi. Sekarang ini ilmu sufi dia hanya ilmu tetapi bukan amalan umat Nabi. Kita sekarang belajar ilmu sufi hanya sekadar mengetahui maklumat dan ilmu kesufian, tetapi kita tidak beramal nak menjadi ahli sufi. Adapun zaman Nabi SAW dan para sahabat, mereka beramal persis seperti ilmu sufi, seperti orang sufi, tetapi ilmu sufi tidak dibukukan lagi. Tu panggil sufi-sufi ni. Zaman Nabi tak ada sufi-sufi, tak ada kolbi-kolbi, tak ada hakikat, tak ada marifat.
Bila sebut sufi, kembali pada Nabi. Bila sebut makrifat, kembali pada Nabi. Bila sebut hakikat, kembali pada Nabi. Sebut qalbi, kembali pada Nabi. Semua kembali kepada Nabi saja. Sebab Nabi tu guru besar pada zaman dia. Tak ada siapa yang lebih daripada dia. Emma isteri dia Siti Aisyah yang digelar sebagai ummul mu'minin. Allahu Akbar. Jadi ilmu sufi ni apa takrif dia? Tunggu saya baca. Ilmu sufi ataupun ilmu tasawuf. Safa tu makna dia suci, murni, bersih. Bila kita sebut ilmu sufi, ilmu bersih, ilmu nak suci. Suci apa? Suci diri kita. Cuci zahir dan cuci batin. Suci apa? Zahir dan suci batin. Batin pun kena cuci, zahir pun kena cuci. Sebab tu bila kita baca kitab sufi, maka di mukadimah kitab sufi dia tak ajak kita zikir lagi. Dia ajak kita cara ambil uduk. Suruh bersih dulu anggota zahir. Jangan bagi ada najis. Kenai dulu najis-najis zahir. Baru mu boleh kenai najis batin. Seperti riak, takabur, sum'ah semua. Kalau kita tak erti beza taik dengan nasi, macam mana nak buat beza? Ini apa sum'ah dengan takabur. Kita kena erti beza dulu najis-najis yang berbentuk zahir boleh nampak dengan pandang mata. Baru kita boleh lari daripada penyakit hati yang saya sebutkan tadi. Jadi kena erti. Bila mengaji ilmu sufi, bila sebut sufi mana suci, sufi mana bersih, sufi mana murni, kita sekarang sedang memurnikan hati kita, memurnikan diri kita untuk bersih daripada sebarang al-qawadih wal-awarid yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Kita sekarang ni tak suci mana pun, suci dalam debu. Kita pakai baju elok, kita tubuh kita elok, tapi kita tak suci mana di sisi Tuhan. Ada orang tubuh dia biasa, baju dia biasa, tapi dia suci di sisi Tuhan. Sucinya kita di sisi Tuhan, orang lain tak boleh nak kira. Hanya Allah Ta'ala yang buat kira. Orang yang Allah Ta'ala kasih, kita tak pernah tahu, melainkan Nabi dengan para sahabat. Kawan-kawan kita yang main masjid surau pun, kalau dia dikasihi Tuhan, dia diangkat martabat menjadi para wali, abdakah, wali kutubkah, dia tak pernah beritahu kita pun. Jadi kita tak boleh pandai-pandai nak kata dia kekasih ke, dia dibenci ke, dia apa ke. Kita kena rasa kita dibenci oleh Allah. Bila kita rasa kita dibenci oleh Allah, kita akan terhegeh-hegeh nak cari kasih Tuhan. Tapi kalau kita berasa kita disayangi oleh Allah, nescaya kita malas buat ibadah. Tak apa, aku orang Islam, Tuhan sayang aku, Tuhan bagi makan aku, kok mana pun masuk syurga, kita akan malas buat ibadah. Tapi kalau kita rasa kita jauh daripada Tuhan, Tuhan tak tengok, kita akan sentiasa main melukut di tepi Tuhan untuk kita buat amal ibadah. Itu perangai ahli sufi. Ahli sufi ni bukan bercakap sahaja amalan tersebut. Puasanya jauhnya daripada maksiat, matanya jaga, hidung telinganya jaga, hatinya jaga, kaki, parah, perut semua jaga. Kalau tubuh badan yang zahir tak mampu jaga, penyakit riak ni dia dapat saja ya. Penyakit riak bukan boleh pergi hospital, tak boleh. Penyakit takabur tak boleh pergi hospital. Penyakit sum'ah tak boleh pergi hospital. Penyakit-penyakit tersebut akan dirawat oleh guru al-mursyid, guru yang ditugaskan, guru yang berada di dalam landasan ilmu sufi. Dia akan mengajar kita cara macam mana kita nak buang takabur dalam diri kita. Cara macam mana kita nak buang ilmu sum'ah dalam diri kita. Cara kita nak buang suka tunjuk ke orang amalan kita, riak dalam diri kita. Dia akan ajar macam mana cara nak buat. Kalau kita sakit perut, doktor ada. Tapi kalau kita suka riak buat amal ibadah, maka ada guru mursyid yang duduk di dalam jalanan ilmu sufi, dia akan membentuk kepribadian kita. Tu ilmu sufi. Tu mana segi lughawi. Ilmu istilah. Ta'rif ilmu sufi dari bagi istilah apa? Huwa ilmun bi usulin yu'rafu bihi salahul qalbi wa sairul hawasi. Ilmu tasawuf ataupun ilmu sufi itu satu ilmu dengannya kita mengetahui kemurnian hati dan segalian anggota badan. Ilmu tersebut, dengan pertolongan ilmu tersebut, kita boleh reti sifat hati kita. Kita boleh reti penyakit hati kita. Kita boleh reti sifat tangan, kaki, parah, perut kita. Dan kita boleh tahu penyakit parah tangan, kaki, perut kita. Kalau kita tahu tangan kita berpenyakit, maka kita akan elok dari penyakit tersebut. Contoh, tangan kita suka ambil hak orang, penyakit tu.
Walaupun kita ambil sikit, dia tak dikira jenayah lah di luar ni kan. Kita suka ambil orang punya, maka dia dikira jenayah dalam ilmu sufi. Kita kena cari penyakitnya. Kalau tangan kita berpenyakit, kena cepat-cepat ubat. Hati kita berpenyakit, kena cepat-cepat ubat. Kaki kita suka jalan depan maksiat, kena cepat-cepat ubat. Ilmu sufi ni lah nak tukang ubat dia. Kena mengaji ilmu sufi ni seiring sampai kita boleh boleh menghidupkan hati kita sentiasa dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita ingat Allah, kita takkan beritahu orang, sebab itu dia satu benda yang paling seronok. Kalau saya boleh ingat Tuhan pun, saya takkan beritahu tuan-tuan. Siapa tu Guru Ni Aziz katalah, kalau kita mimpi Nabi, mana kita nak beritahu orang? Kalau kita dapat 1 juta, kita beritahu orang tak? Jadi tuan-tuan kena berusaha mengaji ilmu sufi ni. Jangan kita niat nak jadi wali. Walaupun niat nak jadi wali itu boleh lah. Kita doa sedia-sedia dah kan. Ya Allah, jadikan aku wali, jadikan aku wali kan. Tapi kita buat amal ibadat, jangan doa anggap nak jadi wali. Kita buat amal ibadat, doa anggap kita hamba. Bila kita buat amal ibadat di atas kita, dasar kita tu hamba, maka Allah Ta'ala juga akan meninggikan martabat kita. Kalau awal-awal lagi niat kita puasa nak jadi wali, maka kita takkan dapat jadi wali, dan puasa kita tu tak dapat apa, sebab bukan kerana Allah. Jadi ilmu sufi ni untuk nak perbetul hati dengan kita punya 7 anggota luar. Tangan, mata, telinga, kaki, parah, perut. Semua tu kena jaga elok tuan-tuan. Orang tak ada telinga, orang tak ada mata, orang tak ada kaki, dia beruntung banyak. Kita yang ada semua, kita nampak untung kot lain, tapi kita rasa kita banyak tanggungjawab lagi. Hak esok kita nak kena jawab. Tangan dia akan tolong saksi apa kita buat, mata akan tolong saksi apa kita buat, telinga akan bercakap dengan Tuhan apa kita buat. Allahu Akbar. Tak mati tak tahulah. Mati kita esok kita sama-sama tahu macam mana lah apa telinga dia cakap dengan Tuhan. Telinga ni, dia telinga bangun kata, Tuhan, telinga ni aku banyak dengar cerita orang, cerita-cerita fitnah orang. Orang kalau cerita orang ni aku duduk lama tak mau bangun. Hati pula kata, Tuhan, hati ni tempat aku tak pernah ingatmu pun. Aku ingat selain daripadamu. Ingat dunia. Aku masuk dunia sampai penuh hati aku. Esok hati akan kau abang Tuhan. Hati habang ke Tuhan. Awak Tuhan tak reti ke kalau hati tak habang? Tuhan reti dah, tapi Tuhan nak tengok kita malu ke tak esok depan Tuhan. Kalau hati tak habang pun Tuhan tahu tak? Tahu tak? Tahu. Tangan tak mengaku depan Tuhan pun Tuhan tahu. Tahu. Pasal apa? Nak suruh tangan cakap, kaki cakap, mulut cakap, lidah cakap. Sebab apa? Sebab nak bagi kita malu depan Tuhan. Nak bagi kita apa? Malu. Bagi malu ni salah satu daripada azab-azab Tuhan juga. Dia tak sakit, tapi segan lah orang tengok kita. Sebab dah masuk masjid surau kan, duduk suruh depan ni mengayang. Tapi hati tak pernah khusyuk. Setiap kali angkat takbir nak tunjuk ke orang kan, Allahu Akbar, nak suruh orang tengok kita mayang. Kita kan semayang nak suruh Tuhan tengok kita. Kita nak suruh orang tengok. Sia-sialah mai semayang. Semayang tu Allah Ta'ala bagi pahala, tapi tak diterima oleh Allah. Sebab kita buat amal ibadah, Tuhan bagi pahala, tapi nak tanya Tuhan terima ke tak 2 rakaat kita semayang tu belum tentu lagi. Kena jaga elok-elok. Mana kena jaga. B tu ta'rif ilmu tasawuf. Faedah mengaji ilmu tasawuf apa? Faedahnya ialah membersihkan hati agar sampai kepada makrifat. Kita kena cuci hati kita sampai kita boleh sampai ke satu tahap, satu dimensi, panggil dimensi ataupun martabat makrifah. Martabat ni ada 3 martabat tuan-tuan. 3 martabat. Martabat pertama panggil martabat amal syariat. Kita semualah, kalau ada orang martabat hakikat, saya minta maaf. Sekarang ni saya pun martabat amal syariat lagi macam tuan-tuan. Hak mai semayang, kereta hilang kat tangan doa, duit hilang sikit gelabah kan. Hutang orang tak bayar, rasa tak ada apa. Tu panggil amal syariat biasa macam kita ni. Hati kotor kan. Najis kalau kena di baju tak ada rasa apa. Tu makam kita lah, makam kita. Jadi makam syariat ni, makam amal syariat macam kita ni tak sampai makam hakikat lagi. Faedah mengaji ilmu sufi nak bagi sampai ke makam makrifat. Tapi sekarang ni kita tak sampai makam makrifat lagi. Makam makrifat makam ketiga. Makam syariat makam tamu.
Dalam makom syariat, 3 perkara kena buat, kena lazimi. Kalau kita mampu lazimi 3 perkara ni, Tuhan akan naik ke makom seterusnya, makom tarekat. Kalau kita naik makom ke makom tarekat, kita berjaya duduk dalam makom tarekat, berjaya dengan riadah kesufian, berjaya dengan amalan dan tarbiyah guru yang mursyid, maka akan diangkat taraf sampai ke makom makrifat serta hakikat. Jauh perjalanan. Nampak macam 3 senang ya, tapi jenuh ya, jenuh. Nak puasa sunatnya, nak bangun qiyamul lailnya, nak jaga mata, telinga, hidung, perut, betaka, paras semua susah. Cakap senang lah, saya cakap senang lah kan, tapi nak jaga tu kita. Dalam amal syariat ni 3 benda yang kita kena buat. Pertama, hari-hari kena taubat. Nabi taubat hari-hari banyak pada kita lagi. Nabi bukan makam ahli syariat, Nabi bukan makam amal syariat. Nabi itu Raisul Awliya, ketua para wali. Dia bukan amal syariat dah, dia bukan makam tamu, tapi dia hari-hari taubat. Kita duduk makam syariat, taubat tak? Kita tahu buat, hari-hari kena bertaubat. Amal syariat, kita ni semua ni hari-hari kena taubat, jangan tinggal. Mayang taubat jangan tinggal, buat salah istighfar. Tu mana dia? Yang kedua, kita kena takwa. Amal syariat ni, yang kedua kena takwa. Apa makna takwa? Mu takut pelihara diri daripada buat maksiat. Takut serta pelihara diri pada buat maksiat. Itu amal kita ahli syariat ni. Kan? Jangan kita banding kita dengan para wali. Mu tu kotor, depa tu bersih. Kita ni baju corak warna dah, depa kain putih ya, tak berlubang lagi. Kan, buh jahit benang pun belum lagi. Kita buat banding dah. Depa tak mau masjid, depa tak main masjid surau, mata kita tepi dah. Oh, tak main masjid surau ni. Tapi tak tahu martabat depa tu mana. Kita mulut jangan celupak. Jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Siapa mulut nak cakap tentang orang? Kan? Kita tengok diri kita. Jangan banding diri kita dengan orang lain. Akal ni kena jaga dan kena guna. Kalau akal ni kita tak guna kan, kita lebih teruk pada lembu kerbau. Nah, kalau kita tak guna akal. Kalau kita boleh guna akal kita, kita lebih mulia pada malaikat. Bukan saya kata, Ghazali kata, Imam Ghazali kata, akal Tuhan bagi pada manusia ni, kalau kita pandai guna, kita mulia lagi pada malaikat. Tapi kalau kita tak erti guna, kita teruk pergi pada lembu kerbau. Kita kalau ada anak kan jenis tak mau dengar tu, kata kat dia, bela kerbau 5 tahun boleh jual 6,000 dah. Bela mu 6 tahun ni sekolah tak pandai-pandai lagi, duit keluar lebih 6,000 dah. Saya kalau mengajar sekolah kan tanya tak faham, saya kata apa? Kalau tak faham saya kena bagi makan rumput. Kena bagi makan rumput, jangan bagi makan nasi. Mengaji tak faham ni, kena bagi makan rumput. Jadi lembu kerbau lebih bagus lagi. Kita mengaji, kita belon 5 tahun 3 tahun boleh jual buat korban. Kita boleh duit, kita bagi makan rumput ya. Kalau main mengaji ni tak faham, buku tak bawa, mengajar 10 kali pun tak faham ni apa masalah ni, dia kata pi try makan rumput lu. Tu. Nah, kita kena guna akal, jaga akal kita. Yang ketiga buat apa? Kena istiqamah. Istiqamah di atas taubat, niat istiqamah di atas takwa. Bila kita 3 benda ni kita boleh buat, taubat, takwa, istiqamah, ini adalah syarat qabul untuk kita naik ke satu peringkat panggil martabat tariqah. Duk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Geng-geng tu lah. Geng-geng tu. Geng-geng tarikat. Bukan terikat. Terikat lain. Tok guru dia berzina pun dia kata betul. Tu terikat. Kalau tariqah, tok guru dia alim dah ilmu syariat ni. Pandai dah, kitab semua reti dah, baca kitab. Kitab Arab boleh baca, kitab Jawi boleh baca, alim semua tu panggil tarikat. Kalau tok guru dia duk pegang tina yang tidak haram dengan dia, jika keluar dengan orang perempuan, zina, buat maksiat, itu panggil terikat. Kita tak asuk dengan dia. Kita kena cari guru yang betul-betul mursyid. Banyak guru di negeri Kedah ni. Kedah ni boleh kata Serambi Mekah. Tuan-tuan duduk kat Serambi Mekah lah. Kan negeri banyak para ulama, tapi kalau tak ambil manfaat rugi. So Tuhan tanya, aku tak mu di Kedah, aku tak juga para wali-wali ku di Kedah, mu buat apa? Nak buat apa? Tak ada buat apa. Aku letak mu di Kedah, aku letak wali lebih pada 20 orang di Kedah, mu buat apa? Tak ada cari. Dunia mu pandai cari, buka-buka mata dunia. Kerja, balik kerja.
Sagi tak pergi kerja orang marah, pandai. Tapi bak nak cari Allah, dia tak pandai. Dia nak suruh orang ketuk, panggil, heret, tak boleh. Nak cari Allah tak boleh, orang nak heret-heret tak boleh. Dia kena heret hati sendiri cari Allah. Allah ni perlu dicari walaupun dia dekat dengan kita. Orang yang tak sedap saja dia mencari-cari Allah. Orang yang sedap dia ada dah bersama dengan Allah. Bila naik martabat yang kedua, martabat tarikat, apa yang kita kena buat? Pertama kena ikhlas, belajar untuk ikhlas. Amal syariat kita dok buat ni, tak ikhlas mana pun kadang-kadang. Kan, main masjid bak nak ada kenuri, main masjid bak jadi apa ahli jawatankuasa masjid, kan. Main sekolah jadi cikgu sebab apa? Kerja, buat amal ibadat ni korang ikhlas. Sebab tu martabat halimat amal syariat ni dia tak ada ikhlas, dia tiga tu lah. Pertama apa? Pertama taubat sebab berdosa banyak. Yang kedua kena takwa, takut jangan buat benda dosa. Yang ketiga kena istiqamah. Tiga tu buat, tolong buat hari-hari. Buat sampai muak. Sampai dah kita rasa taubat ni selari dengan hidup kita, Allah Ta'ala akan angkat kita ke satu dimensi, panggil dimensi tariqah. Kita akan berjumpa dengan guru tarikat. Allah Ta'ala akan temukan hati kita dengan hati guru kita. Dia akan panggil kita mengaji dengan dia. Waktu tu dia nak ajak kita satu benda, ikhlas. Waktu mu dekat amal syariat tu, mu buat amal banyak dah tapi tidak ikhlas. Ni aku nak ajak dekat satu tingkat ni, macam mana buat kerja jadi amal ikhlas. Ikhlas ni tak mau imbuh apa pun, tak mau apa pun, nana Allah Ta'ala jua, itu ikhlas. Yang kedua nak ajak siddiq, suruh jadi orang yang benar. Maqam suruh jadi orang yang benar, jangan banyak tipu, jangan banyak kazib, jangan banyak jadi macam orang munafik, cakap lain buat lain. Tak mau. Maqam tarikat ni kena jadi orang ikhlas, al-mukhlis, dengan jadi orang siddiq, orang yang benar. Yang ketiga kena tamak-ninah. Tamak-ninah ni mana apa? Tamak-ninah tamak-ninah ni mana dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia apa panggil tamak-ninah ni, terjemah bahasa Melayu dia? Ni apa dia? Bukan tertib. Tu lagi. Lupa terjemah dia. Tamak-ninah ni maksudnya tak kelang kabut. Macam tu. Tak kelang kabut. Kalau kita rokok tu kan dengan tamak-ninah. Buat kerja ni maksudnya bersederhana. Kita sujud pun dengan tamak-ninah. Tamak-ninah ni asal daripada perkataan amanah. Amanah maksud selamat, aman. Buat kerja aman. Maksudnya tak ada orang paksa, tak ada kita rasa macam tak ada. Itu maqam tarikat. Yang ketiga panggil maqam hakikat. Maqam ni payah nak sampai ni. Ni maqam ni kena lepas maqam tarikat tu. Kalau tak lepas maqam tarikat, macam mana nak sampai maqam hakikat dan makrifat? Dan ni ramai orang boleh cerita tentang hakikat, makrifat, berdiri atas ayak, berdiri atas udara terjun, orang tembak tak kena, apa semua pandai cerita. Pandai cerita. Kan? Kita mengaji ilmu sufi ni bukan nak suruh orang tembak kita tak kena, kita nak cerita kat orang. Kita mengaji ilmu sufi ni bukan nak berjalan bawah hujan, kata kita boleh kering. Kita mengaji ilmu sufi bukan nak jalan tengah panas tapi rasa sejuk. Mengaji ilmu sufi ni supaya hati kita sentiasa hidup dengan Tuhan, yang tu ya. Hak leleng tu Tuhan bagi anugerah. Kan kalau kita berjalan, kita dah jadi kekasih Tuhan, hujan lebat, tak basuh rezeki kita. Orang lain basah kuyup, itu tanda kita kekasih Allah. Tuhan bagi karamah. Kalau panas terik, kan, kita tak dahaga pun, itu panggil karamah. Orang lain semua siapa dia tak? Dia Allah Ta'ala bagi karamah. Bila dia hati dia hidup dengan Tuhan, dia akan minta, dia tak dahaga. Tak dahaga Tuhan bagi kat dia. Kita tak. Kita hati kita tak hidup dengan Tuhan. Sebab tu bila mai panas kita dahaga. Kan, kita tak dapatlah karamah dan kemuliaan daripada Allah. Kalau mai amal hakikat, amal marifat ni, kan, dia ada 3 benda yang kita kena buat. Pertama panggil makrifah. Ni panggil makrifah Ghazali tu. Awwaluddin ma'rifatullah tu. Tu awal agama mengenal Tuhan tu. Yang kedua panggil muraqabah. Muraqabah ni buat amalan seolah-olah Tuhan tengok kita. Ketiga panggil musyahadah, buat amalan seolah-olah kita tengok Tuhan. Ni makam paling tinggi ni. Makam-makam para nabi, orang siddiqin, aulia illahi salihin. Kita tak. Kita makam ni, makam makan ya kita. Makam apa? Makam makan. Bukan makam aulia illahi salihin. Yang apa? Buat amal ibadah, Allahu Akbar. 2 yang dia minta. Kalau dia boleh buat amal ibadah depan Tuhan, dia rasa dia tengok Tuhan,
ataupun dia buat ibadah, dia rasa Tuhan tengok dia. Itu panggil maqam ihsan. Fa apa dia? Anta'budallah ka'annaka tarah. Mesti kamu kena ibadat kepada Tuhan seolah-olah kamu melihat Tuhan. Itu maqam ihsan tu. Itu panggil musyahadah. Allahu Akbar. Kita rasa kita betul-betul duduk depan Tuhan. Kita melihat Tuhan. Bila sebut melihat ni bukan Tuhan berzat, berketui macam kita. Tak. Kita rasa kita sedang melihat kekuasaan Tuhan, melihat kewujudan Tuhan, melihat kekuasaan Tuhan, melihat jamal dan kamal Tuhan, sehingga kita mampu beribadah. Tak ada halangan daripada luar. Itu panggil maqam musyahadah. Kita melihat Allah. Kalau kita tak mampu melihat Allah, kita panggil maqam kedua, maqam muraqabah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau kamu tak mampu tengok dia, dia tengok kamu. Muraqabah, dia tengok kita. Maka muraqabah kadang orang silap. Kita Allahu Akbar, kita rasa Tuhan tengok kita, tapi kita makan muraqabah rasa orang tengok kita. Kalau tu orang tengok kita bukan maqam muraqabah, dia panggil maqam riya, nak suruh orang tengok kita. Kalau maqam muraqabah, Allahu Akbar, baca elok. Kan? Sembahyang depan orang ke, belakang orang ke, sama lama. Sembahyang depan orang ke, belakang orang ke, sujud lama tu juga. Belakang sembahyang seorang-seorang ke, sembahyang ramai-ramai ke, macam tu juga. Itu tanda kata orang yang dia tak tipu. Dia tak tipu. Ni sembahyang kat rumah kan, sembahyang cincai. Sembahyang masjid, sembahyang tunjuk ke orang. Itu panggil riak. Riak. Jadi ada 3 maqam kalau kita naik ke martabat apa dia hakikat. Allahu Akbar. Jadi nak turun terjun makan hakikat ni payah orang pandai cerita, pumpang ni cerita. Cerita boleh lah, saya pun boleh cerita. Nak buat tu, nak kena minum air kosong, nak kena makan nasi putih, nak kena makan telur rebus hak warna putih. Saat makan semua putih-putih tu boleh tak 40 hari. Minum air putih, nasi putih, garam putih, telur putih. Jangan makan lain 40 hari. Kita puasa, buka puasa makan yang tu, sahur makan yang tu. Orang lain buka pasal malam, McDonald, KFC, kita tolak, belajar tolak 40 hari kita puasa, makan benda yang saya beritahu tadi, makan tu ya. Kalau kita tak lalu makan nasi saja dengan air ataupun dengan garam. Kita nak latih diri kita. Ulama dulu sebelum dia nak buka pondok kan, dia puasa dulu macam tu cara dia. Dia nak tengok dia boleh istiqamah jaga pondok dia tak. Dia semayang, dia puasa, dia makan semua putih, dia pakai semua putih, dia nak jaga sungguh-sungguh. Azan lu boleh. Azan ni sama sikit kita habis. Boleh ke?
التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية ترفعه الله في المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sikit lagi. Kalau kita mengaji di sekolah, kita panggil pelajar kita lah guru besar Asin, guru Asin, PIBG Asin, semua Asin. Walaupun orang yang sama juga, manusia juga, bukan ada lembu rebau pun jadi guru besar, semua manusia juga. Tapi dia punya pangkat lain mengikut tahap pengalaman dan ilmu dia. Kalau kita dalam ilmu fiqh, kita yang tak pandai ni terpanggil al-muqallid, orang yang ikut mazhab. Panggil apa? Al-muqallid, orang yang ikut mazhab. Itu orang awam macam kita ni. Kita bermazhab dengan mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 154 Hijrah. Imam Syafi'i. Naik atas sikit kita panggil al-mufti. Mufti. Mufti ni orang yang bertanggungjawab di atas hukum hakam di satu tempat, panggil mufti lah, mafhum biasa. Seterusnya panggil mujtahid. Ni kita buat dia punya tata tertib yang ringkas, panggil mujtahid. Tiga. Pertama panggil muqallid, yang kedua panggil mufti, dan ketiga panggil al-mujtahid. Tak bubuh lah nama qadi, saya tak sebut. Qadi tu dia ada celah-celah tu, tapi saya tak sebut tiga ya. Pertama panggil al-muqallid, kita ni hak semayang pakai mazhab orang. Kan? Kita yang bodoh-bodoh ni kita panggil kita muqallid. Mufti dia pandai-pandai daripada yang bodoh-bodoh ni. Dalam kita banyak-banyak hak bodoh-bodoh ni, dia seorang paling pandai. Dia pun muqallid juga, tapi disebabkan dia pandai, dia tahu dari mana-mana dalil, dia tahu daripada mana sumber, maka saya iktibar dia sebagai mufti. Okey. Dia pun muqallid, tapi dia mufti lah. Mufti maksudnya dalam banyak-banyak kita yang orang awam ni, dia di antara orang yang alim. Contoh, atas pada dia terpanggil mujtahid. Mujtahid ni orang yang membuat mazhabnya sendiri daripada Quran dengan sunnah. Dia melihat Quran, dia melihat sunnah, dia mencipta mazhab. Seperti mazhab Imam Ahmad, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Imam Lais, mazhab, banyakkan mazhab-mazhab yang lain. Jadi mereka-mereka yang berada di atas ni orang yang paling tinggi lah, melihat Quran dan hadis dan mencipta mazhabnya sendiri. Mufti, penyebar mazhab mereka. Muqallid, pengamal mazhab mereka. Tu panggil ilmu fiqh punya susu gala, hierarki. Hierarki. Kalau ilmu akidah, kita panggil hak orang awam macam kita, orang bodoh-bodoh macam kita ni. Bodoh ni dia tak ada istilah kasar mana pun. Dalam kitab Jawi pun sebut bodoh-bodoh ke. Ulama dulu pun sebut bodoh. Saya baca kitab turus, kitab-kitab daripada petani pun dia tulis bodoh-bodoh juga. Kan? Tapi tak ada masalah. Kadang orang kata jangan sebut kuat ya, lagi orang marah. Maksudnya bodoh-bodoh ni orang tak kerti macam kita ni. Orang tak pandai macam kita, panggil muqallid yang bawah kali. Kan? Apa tu panggil ahlun nazar. Ahlun nazar. Dia dua ya. Pertama panggil muqallid, yang kedua panggil ahlun nazar. Muqallid ni dia beriman seperti mana imannya mufti. Dia beriman seperti imannya mufti. Kalau ahlun nazar, dia beriman dengan apa yang dia lihat. Dia beriman dengan dalil dia sendiri. Tu panggil ahlun nazar. Itu hierarki dalam ilmu akidah. Imma kita muqallid ataupun ahlun nazar. Itu mudah-mudah kira ya. Kan? Maknanya dia ada banyak lagi, saya buat mudah-mudah kira. Yang ketiga ilmu sufi. Ilmu sufi ni ada tiga juga. Pertama panggil as-sair ataupun al-murid panggil. As-sair orang yang berjalan, contoh orang yang baru nak mula berjalan, ataupun al-murid, anak-anak murid panggil orang yang menuntut nak cuci hati, panggil tu panggil orang yang di tahap bawah sekali. Kita semua yang main mengaji seorang masjid ni, saya rasa kan orang yang main mengaji saja tak ada apa-apa niat nak suci hati ke apa, dia belum sampai tahap murid lagi. Dia duduk bawah pada murid lagi. Tak tahu dia nama apa makam dia. Kita yang nak usaha nak jadi baik ni panggil murid. Murid panggil antum muridun. Kamu semua ni murid-murid. Yang kedua, darjah yang kedua panggil as-salik, orang yang
Daripada murid dia duduk tepi jalan, tok guru dia angkat mai duduk tengah jalan di atas rel menuju Tuhan, panggil as-salik. Tok guru tengah heret dia nak pergi pada Tuhan, nak pergi ke hadratillah, daripada dia tepi jalan. Maksudnya orang meminta-minta nak dekat dengan Tuhan, dia duduk tepi jalan tu. Bila dia jumpa guru dia di atas rel, di atas jalan ilmu sufi ni, tok guru dia akan angkat metok atas jalan sekali dengan dia. Tu panggil as-salik. Dia daripada murid jadi salik. Ingat hari ni minta esok boleh jadi salik ke? Hari ni kita murid, tahun depan murid, tahun ni murid, nak naik pangkat susah. Kita kerja kerajaan pun payah. Kerja 8 tahun dulu, berkhidmat 8 tahun boleh naik. Berkhidmat 10 tahun boleh naik. Sebab tu kok kita jadi murid duduk tepi jalan. Bila ada guru nak angkat kita jadi salik, kita akan berada di atas jalan Allah Ta'ala, nama salik. Bila kita jadi salik, kita duduk mengaji dengan tok guru kita, amalan pun kuih lama kuih banyak, ilmu pun kuih lama kuih banyak, al-khawf pun banyak, kan, ar-rajak pun makin kuat, maka kita akan sampai ke satu makam, panggil makam al-wasil, orang yang sampai pada Tuhan. Panggil al-wasilin. Panggil apa? Al-wasilin. Tiga. Pertama panggil murid, kedua panggil salik, ketiga panggil wasil. Nabi bukan murid, Nabi bukan salik, Nabi minal wasilin, orang yang dah sampai ke hadratillah. Dia sampai ke sidratil muntaha. Dia melihat Allah. Dia sendiri, Jibril tak boleh ikut. Maksudnya dia di kalangan orang al-wasilin. Dan tengok tuk-tuk guru kita yang apa, yang hebat-hebat, ada karamah, mungkin mereka sampai ke tahap as-salik, dan mungkin mereka sampai ke tahap al-wasil. Tuk-tuk guru hebat dia apa, di antara orang Arab tu, Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Hikam, Ibrahim Ad-Dusuki, Ahmad Al-Badawi, Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, semua tu kita kata orang yang duduk dalam makam hakikat, yang diapa ni sampai dikategori sebagai al-wasilin, orang yang dah sampai pada Tuhan dah. Sampai dia kata apa? Al-kaunu kulluhu zulmah. Dunia ni, alam ni digelap gelita, tak ada apa pun. Tapi kalau cakap kat kita kata apa? Bohong ah, mana gelap gelita, cerah ya, ada kereta, ada bangunan. Kita dengan dia beza. Kalau kita mampu kata, kalau dia kata al-kaunu kulluhu zulmah, kita pun kata ya betul. Itu makna kita faham apa dia kata. Kalau kita masih kata dah bohong ah, dunia ni bukan gelap, dunia ni cerah, nak buat lampu, spotlight, aircon, orang ramai semalam buka ion big apa semua ada. Kita jauh dengan dia. Dia faham alam ni gelap maksud lain. Kita duk kata alam ni cerah, kita nampak zahir, dia nampak batin. Itu beza. Itu orang wasil dengan orang murid ni. Murid kadang ni dia tak tahan, habis luntur, tak jadi apa. Tapi kalau dia sobat, dia naik satu makam jadi salik, sobat, nak jadi wasil. Bila wasil itu Tuhan lantik jadi wali, Tuhan lantik jadi kekasih Allah, jadi wali abdal, wali kutub, semua wali. Syarat nak apa, dia kata di antara tanda-tanda jadi wali kan, orang tu dia tak ada anak. Tak ada anak. Jadi kalau kawan kita yang kahwin tak ada anak, mulut kita dengan jahat. Sebab di antara dalil-dalil orang tu nak jadi wali, Tuhan tak bagi dia anak sebab apa? Sebab tak payah nak apa? Nak kisah-kisah bab anak sekolah ke, anak makan ke, anak apa, dia kisah diri dia dengan Tuhan. Itu tanda lah. Ada juga wali yang beranak pinak. Ni saya bagi tahu, di antara tanda-tanda boleh mendapat wali adalah orang tu dia tidak ada anak. Waktu subuh kan kita baca wa tawallana fi man tawallai, ya Allah walikan kami seperti mana engkau walikan mereka. Tu duk minta jadi wali tu. Tapi amalan buat tak? Tak, minta saja. Subuh mai setiap pagi baca wa tawallana fi man tawallai. Tok imam baca, kita pun amin. Tapi amalan buat tak? Tak buat. Tak jadi wali. Okey lagilah baca kunut. Mai Wahabi kata tak payah kunut, tak mau wali terus. Tak mau wali terus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atammu akmal. Saya rasa sekadar tu dulu pengisian kita pada malam ni. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan terlanjur tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin.